with you? You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kabarna Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. Sorry kalau sepanjang video ni korang dengar suara sengau-sengau sebab tak sihat pula minggu ni. Anyway, seperti yang telah dijanjikan di video yang sebelum ini, Kama cakap Kama nak ceritakan korang satu kisah tentang rumah Kama ni yang Kama tengah berubat, dan pada ketika itu Kama tak boleh nak ceritakan lagi disebabkan halnya belum settle. Dan kisah tu sebenarnya adalah part 1. Kama kena cerita benda tu dulu sebenarnya, benda ni yang berlaku dulu, tapi belum ada pengakhirannya lagi. Dan sekarang dah 4 hari telah berlalu setelah kes itu selesai. So ada banyak pengajaran yang boleh disampaikan. Kama harap sampailah dekat korang kan. Mak, ayah kata ayam rebus telur suruh buat sambal telur. Alhamdulillah semua dah settle dan terlalu banyak misteri yang terungkai. Itu pun bukan 100% lah, tapi asalkan dah settle tu tak apalah. Alhamdulillah lah, lega lah. Macam tu. So sebelum kita merungkai apakah misterinya, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Masa mula-mula macam mana boleh terdetik nak panggil ustaz kan? Apa gangguan-gangguan yang kita orang terima dekat rumah ni? Adalah tak ada apa-apa gangguan pun. Yang kena ganggu hanyalah ayah Kama saja. Ayah Kama macam gangguan yang dia kena tu macam selain daripada tak boleh nak tidur, terdengar suara-suara macam tu kat telinga, kat kepala dia. Ayah Kama juga jadi macam badan lesu, malas nak solat. Kadang-kadang ayah Kama sampai cek darah tau. Apa ni, gula tinggi ke gula rendah sangat kan? Sebab dia punya penyakit tu, sakit dia macam tiba-tiba. Padahal ayah Kama dah kontrol makan. Tapi bila ayah Kama macam mengadu kat kita orang kan, macam bagi tahulah ayah rasa sakit-sakit, ayah rasa benda ni. Benda ni tu maksudnya jin lah, gangguan jin kan. Kita orang semua macam takkanlah macam tu, sebab gangguan yang ayah terima tu macam sakit tau, sakit. Jadi kenapa sakit tu salahkan jin? Kita orang assume ayah macam tak jaga pemakanan ke apa ke, that's why rasa macam sakit yang kecil manis tu kan. Sekali satu hari ni ada seorang jiran Kama ni. Kama tak bagi tahu lah jiran kiri ke kanan ke depan ke belakang ke atas ke bawah, tapi dia jiran Kama. Okay, jiran Kama ni dia sedang berubat. Dia tengah berubat. Lepas tu satu family dia lah berubat disebabkan satu family dia ni kena buatan orang. Kena buatan orang disebabkan bisnes tau. Kesian lah sebenarnya, tapi Kama tak adalah nak cerita detail pasal keluarga jiran Kama kena sihir ni. Tapi kalau korang nak tahu, let me know in the comment down below so that Kama boleh tanya dia boleh ke tak cerita kan. Lepas tu nak jadikan cerita, malam tu tiba-tiba jiran Kama WhatsApp. Kama memang tahulah jiran Kama ni tengah dia punya ayah kena sihir, tapi Kama tak tahu pula satu keluarga dia sekarang dah kena sihir. And Kama tak tahu pula dia tengah berubat. Sekali malam tu dia WhatsApp Kama, dia tanya boleh tak nak minta buah limau yang ada dekat luar tu. Dekat luar rumah Kama, mak Kama dia tanam pokok limau tau. Tak ingatlah limau apa tapi yang kecil-kecil tu kan. Lepas tu mak Kama katalah ambil je berapa-berapa yang ada kat situ kan, sebab tak banyak pun. Masa dia minta limau tu, Kama memang dah agak dah mesti tengah berubat, mesti tengah ada ustaz kat sebelah kan. Tapi Kama tak adalah tanya lebih-lebih tau. Lepas tu dia sendiri cakap sebenarnya kita minta limau tu sebab masa Kama terus masuk, kenapa? Ada berubat ke kan? Macam tu. Lepas tu kata nantilah dia cerita kan. Lepas tu Kama diam je lah. Tak lama kemudian pukul 10 malam kan, dia WhatsApp balik. Tiba-tiba dia minta kain batik pula, tapi kain batik warna hitam.
So kamu tanyalah mak kamar again kan, semua barang mak kamar kan. Lepas tu cari-cari, oh ada, sebab susah jugalah nak cari kain batik warna hitam. Lepas tu bila nak bagi sekali, jiran kamar tu kata, ni bukan pinjam tau, memang nak, sebab kain batik tu tujuannya untuk dibakar. Tak apa ke? Tak guna lagi ke kain batik tu kan? Mak kamar pun kata tak apa, sebab memang tak pakai pun, jadi bolehlah kain tu untuk dibakar. Lepas tu kamar pun nak ambil lah kain batik tu, nak bagi dekat jiran kamar tu kan. Jadi kamar kena keluar lah rumah, jumpa dia dekat luar rumah. Bila kita orang jumpa, ya Allah, hidung aku semakin sengau. Tiba-tiba jiran kamar cakap, oh, tahu tak tadi ustaz tu cakap apa? Tiba-tiba ustaz tu tanya, jiran ni dia tunjuklah rumah kamar kan, jiran ni ada orang tua sakit ke? Lepas tu jiran kamar memang tak fikir siapa-siapa, rasa ayah kamar kan yang tua dalam rumah kamar ni. So jiran kamar macam angguk lah adalah orang tua kan, tapi jiran kamar tak tahulah sakit ke apa. Lepas tu ustaz tu cakap, kesian dia pun kena buatan orang juga tu. Dah kita orang dengar tu memang dah, ayah kena sihir lagi ke? Kan? Benda tu tak habis-habis lagi ke? Ke ni orang baru pula? Rasanya tak mungkin sebab ayah dah lama tak kerja kan? Kamar pun bahagilah tahu ayah kamar yang ada ustaz kat sebelah rumah ni cakap macam tu kan. Ayah kamar terus semangat lah, macam nak minta tolong kan. Tolong boleh tak tanyakan jiran, boleh tak ustaz tolong tengokkan je. Lagipun waktu tu dah pukul 10 malam tau korang. Dah malam. Jadi kita orang macam tak adalah expect ustaz tu boleh ubatkan terus apa semua. Ayah kamar pun niat dia memang just nak minta tolong ustaz tengokkan betul ke sakit yang ayah tengah berada sekarang ni adalah disebabkan gangguan jin ataupun memang penyakit ayah lah kan. Lepas tu lepas rumah jiran dah settle, diorang pun setuju kan. Kata ustaz katalah, ustaz tu sendiri kata, saya tak boleh lah nak berubatkan malam ni juga, nak habiskan malam ni juga, saya boleh scan je, saya tengokkan je macam tu. So kita macam tak apa kan, at least kita orang tahu macam tu. Sekali menyesal, taklah menyesal, dia macam unexpected gila lah. Jiran kamar tu pun unexpected gila. Kita orang punya rumah kan macam tak ada apa-apa lately ni lah, tak ada apa-apa, macam everything normal kecuali ayah kamar. Tiba-tiba ustaz tu masuk, dia kata rumah ni gelap, terasa aura negatif tu berat. Lepas tu memang waktu ustaz tu masuk kan, memang suasana macam kamar pun agak meremang sikit, suasana macam hening macam tu tau, macam seram sejuk. Kehadiran ustaz tu masuk dalam rumah tu. Lepas tu ustaz tu masuk, dia terus tanya, ni apa? Dia tunjuk dinding dekat ruang tamu rumah kamar lah. Kita orang pandanglah dinding tu, itu bilik ayah. Kenapa ustaz tu tujukan dekat situ dulu? Tu bilik ayah kamar. Lepas tu ustaz kata, tempat dia ni, macam tu. Lepas tu dia macam mata dia menilau pandang atas kan. First ustaz ni masuk kan, memang tak ada cerita apa-apa pun lah dekat ustaz ni pasal salah silang keluarga kan. Tapi apa yang ustaz ni teka memang betul. Start situ lah kita orang macam, lagi meremang lah orang kata kan. So kamu boleh kata ustaz ni punya ilmu memang tinggi jugalah. Dia bukan bomoh ya guys, dia menuntut ilmu ni daripada dia sekolah pondok dulu, tahfiz dan sebagainya. Tapi kamu tak tahulah ustaz ni nak dikomersialkan ke tak nama dan nombornya, sebab ustaz ni pun kata dia nak mention dah. So siapa yang betul-betul memerlukan, cubalah, insyaAllah lah korang try DM Kama, insyaAllah. Kalau Allah nak lorongkan kan, mungkin takdir ke, insyaAllah Kama try lah tanya ustaz tu. Tapi kalau tak boleh, sorry sangat-sangat. Berbalik kepada cerita, lepas tu ustaz tu kata, saya nampak air. Okay, ustaz ni jenis yang macam dia dapat vision, dia nampak vision yang lain, tak bukan yang diizinkan oleh Allah lah kan. Kalau Kama sebagai orang biasa,
kan, manusia biasa. Kama cuba imagine, Kama cuba nak fahamkan orang-orang yang ada kelebihan yang Allah bagi ni, apa yang orang rasa, macam mana nak gambarkan orang yang macam ni kan. Kama teringat cerita Insidious, cerita Conjuring apa semua tu kan, ada serta-serta kadang-kadang orang ternampak vision, flashback orang tu punya masa silam apa semua kan. Lebih kurang macam ni tahu ustaz ni punya kelebihan, dia dapat gambaran kan. Lepas tu kalau cerita Denan, dia orang kena tahu nama Valak tu kan. Tapi kalau ustaz ni, dia kena tahu macam mana perjanjian dengan jin tersebut dilakukan. Perjanjian apakah yang telah dilakukan, itu yang kena tahu. Once dah tahu, senang nak putuskan, macam tu lah. Lepas tu kita pelik lah, apa kena mengena air dengan sihir kan. Lepas tu ustaz tu pun scan lah ayah Kama. Dia scan sikit-sikit, kata ini makcik ni, seorang makcik tua yang buat sihir ni. Kita orang dalam hati, memang betul pun. Kita orang memang tahu saka sihir yang kena dekat ayah ni adalah sihir yang dendam kesumat tau. Memang dendam daripada arwah nenek dan atuk Kama lagi. Dan dendam diorang tu berketurunan dengan family diorang. Contohnya mak diorang, pasal mak diorang dah meninggal, mak diorang tu turunkan ilmu sihir tu dekat anak dia. Sekarang anak dia pula buat macam tu. Kita orang memang dah tahu dah siapa. Memang tak ada dah sembunyi-sembunyikan. Memang orang tu, tukang sihir tu pun memang tak sembunyikan pun yang dia buat benda tu. Dia memang, orang semua memang tahu. Kita orang diamkan je lagi kan, macam ayah kan mengangguk macam tu kan. Lepas tu ustaz tu teka lagi, ni ada rumah lain ke selain rumah dekat KL ni? Rumah lama ke? Sekali ayah kata, ada. Dekat kampung, dekat Melaka. Memang betul pun korang. Bermulanya sihir kesumat ni kan daripada kat kampung sana. And orang yang tukang sihir tu pun jiran belakang rumah juga, dekat kampung. So ustaz ni kata, main dia, ibu dia dekat sini. Ibu dia tu maksudnya dia punya main dia lah kan, utamanya dekat situ. Dia punya bahan sihir kat situ, kekuatan sihir tu ada dekat situ. Jadi ustaz ni kena pergi ke tempat ibu tu, tempat utamanya tu, untuk hapuskan sihir ni. Tapi kat Melaka korang, sekarang ni kita kat KL. Ustaz ni pun berasal dari negeri yang jauh. So kita macam terdiam kejap. Dah lah, ustaz ni nak scan je malam ni kan. Lepas tu dapat tahu cara nak tamatkan sihir ni pula memang kena pergi sana. So semua terdiam, macam angguk je lah. Masa tu tengah proses masing-masing kan. Lepas tu ustaz tu tanya, saya nampak ini sihir kuat ni, sihir dendam ni, dia kata. Memang dendam kesumat lah cerita dia, pasal tanah korang. Tapi wallahualam lah, selain daripada tanah, ada benda lain yang dia iri hati dalam hati tu kan. Tapi permulaannya adalah tentang tanah dekat kampung. Lepas tu tiba-tiba ustaz tu pandang mak Kama. Dia tanya, orang rumah ada apa-apa tak? Ada sakit apa-apa tak? Orang rumah tu mak Kama lah kan. Lepas tu mak Kama giling lah, just penyakit yang macam penyakit dalaman lah kan, macam asma, darah tinggi apa semua. Lepas tu ustaz tu kata, saya nampak aliran tu dekat orang rumah. Ustaz tu nampak mak Kama ni ada something, tapi tak tahu apa dia, saka ke, penjaga ke. Lepas kita macam pelik lah. Mak, faham tak? Mak Kama yang selama ni macam tak ada apa-apa kena mengena langsung lah, tak ada experience langsung lah dengan benda-benda ni. Memang tak ada langsung. Setelah ayah berkahwin dengan ayah Kama, barulah mak Kama macam involved dengan benda ni. Ayah Kama memang banyak gila dia punya cerita daripada kecil kan, dah apa ni, terlibat dengan gangguan-gangguan jin dan sebagainya. Lepas tu ayah Kama macam kata kat ustaz, tak ada, memang tak ada. Memang yakin sungguh lah mak Kama ni memang clean, tak ada apa-apa. So ustaz tu macam diam je. Tapi banyak kali dia tanya mak Kama. And masa dengan Ustaz Azul dulu tu pun, Ustaz Azul tu pun banyak kali tanya mak Kama, makcik okey macam tu. Sebab tak tahulah, perawat-perawat ni nampak something kat mak Kama, tapi tak boleh nak detect apa benda tu. Sekali, bukan sampai situ je korang, ustaz tu pergi ronda dekat rumah Kama ni. Dia nak ronda kan, tapi dia tak masuk bilik tau. Dia macam kat dalam bilik, contoh kat bilik Kama ni kan, dia daripada luar dia buat macam ni, kat langsir macam tu je, dia tak ada masuk. Lepas tu dekat dapur pun dia tak buka lampu pun, biar je lampu tu tutup dekat dapur. Lepas tu dia jalan-jalan lah, jalan kat dalam dapur tu. Lepas tu dia pergi depan balik. Dia pergi depan,
Dia kata, dekat dapur ni ada bilik kosong ke? Tu kita orang cakap lah, bilik kosong sebenarnya tu bilik adik kamar. Tapi adik kamar dah lama tak menghuni dalam bilik tu. Dia tak ada kat rumah, dia memang singgah je kat dalam rumah ni. So bilik dia memang jarang orang masuk. Dah lama orang tak masuk, lebih dari sebulan dah. Lepas tu bilik tu macam orang pun letak barang-barang, dah tiba-tiba jadi bilik store pula. Kita tak terfikir pula bilik tu dah jadi bilik kosong tau. Lepas tu ustaz tu kata, semua pakai lari dalam tu. Maksudnya semua jin dalam rumah ni lari menyorok dalam bilik kosong tu, bilik adik kamar. Sebab ustaz tu nampak banyak mata-mata yang sedang memerhati ustaz, seolah-olah macam ustaz ni orang luar, yang diorang tu macam, siapa tu duduk mengintai-ngintai, siapa yang datang tu, siapa tu, macam tu. Lepas tu sepanjang ustaz ni scan, berjalan-jalan ke dapur semua tu, apa yang ustaz tu dapati, ada 3 sosok yang kuat lah. Pertama, sosok nenek tua dalam rumah ni. Yang kedua, sosok hantu raya. Hantu raya ni makhluk yang berbulu besar. Kalau dalam bahasa Indonesia, genderuwo, macam tu lah. Dan satu lagi sosok adalah sosok wanita berbaju putih. Ya Allah, aku lemah betul lah kalau bab Cik Ponti ni. Sumpah paling lemah lah, sebab dia macam daripada kecil kan tak suka sosok tu tau, gambaran ni tu. Tapi ustaz tu tak adalah cakap Cik Ponti tau. Dia macam seorang sosok wanita, menyerupai sosok wanita yang rambut panjang, baju putih macam tu. Lepas tu dia kata dekat dalam bilik kamar sekarang ni ada, tapi banyak dekat atas. Kau macam, aduh, dekat atas. Kau tahu tak kat atas tu ada apa? Atas ni ada satu ruangan kosong tau. Ruangan ni memang tinggi gila. Dan atas sekali tu ada tingkap. Sekejap Kamal tunjuk kat korang. Ruangan ni yang Kamal masukkan, tinggi tau korang, tinggi. And kat situ tepi tu ada tingkap. Memang nak cakap macam mana, nak capai tu, nak pergi ke atas tu memang tak mungkin lah. Kau naik tangga pun tangga kontraktor kot baru dapat. Sekejap, kenapa kening Kamal macam Angry Bird? Dia shadow. Daripada tadi macam ni ke siut tu? So macam mungkin jin-jin banyak menyinggah. Jin-jin daripada kat luar kan, dia banyak menyinggah dekat ruangan atas ni. Allahu Akbar. Patutlah aku dengar macam-macam bunyi. Lepas tu, korang tahu tak apa? Lepas Ustaz tu dah bagi tahu semua benda tu, Ustaz tu nak balik. Dia nak balik macam tu je weh. Selepas meninggalkan kita orang dengan 1001 tanda tanya dan ketakutan. Yelah, elok sebelum ni kita tak fikir apa-apa kan. Kita boleh je duduk sorang-sorang, tidur sorang-sorang. Tiba-tiba ustaz ni pergi bagi tahu apa benda yang kita orang tak nampak dengan hijab kita orang yang terhad ni. Sebenarnya ada benda lain yang sedang menghuni rumah ni. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Lepas tu ustaz tu tak boleh nak buat apa-apa. Dia tak boleh nak buat apa-apa lagi sebab kita orang tak ada buat appointment pun dengan ustaz tu apa semua. Ustaz tu memang sekadar nak scan sahaja, tapi tiba-tiba scan rupanya macam-macam kan. Dan teruk jugalah situasi ni sebenarnya sebab ustaz tu nampak sihir dan juga saka. Dia macam berselirat, ustaz tu kata. Ustaz tu pun tak dapat nak detect. Dia macam kena susun puzzle. Sebab ustaz tu nampak pasal air tadi tu kemungkinan dikaitkan dengan nelayan. Nelayan sebab waktu zaman atuk-atuk dulu, zaman moyang kan, diorang nak bela saka untuk tolong diorang menangkap ikan. Biasalah orang-orang tua dulu, zaman dulu tu memang satu, kalau korang tengok ada atuk-atuk yang umur dah 80 tahun ni, bukan semua yang kan cakap certain je lah. Kalau yang memang betul-betul kuat tu Alhamdulillah lah. Tapi kebanyakannya yang tua dah 80 tahun tapi boleh kuat lagi macam hadang kan, boleh toreh getah apa semua tu, semua ada bantuan hikmat jin. Diorang kuat disebabkan jin macam tu lah. So diorang ada buat perjanjian di belakang cerita. So macam itulah berlaku dekat moyang-moyang Kamal dulu. Dan jin ini sedang menuntut haknya. Dan kita orang tak tahu jin ni sebenarnya yang mana tau.
Tapi yang pasti bukanlah si tunggal ke, bukanlah si mana-mana yang kawan pernah cerita sebelum ni. Dia macam tiba-tiba je kau ada, macam tu. Dan apa yang merisaukan, ustaz ni kata jin ini saka ini akan pergi ke perempuan, ke waris perempuan. So ustaz tu tanyalah, dalam keluarga ni berapa orang anak perempuan? Mak Kamal cakap 4. Semua 4 perempuan? Seorang lelaki yang last sekali. Lepas tu ustaz tu buat macam ni. Dia tepuk dahi korang. Kalau ustaz tu risau, apatah lagi kita orang yang dengar benda tu dari mulut ustaz sendiri. Ustaz tu katalah, bahaya ni, boleh memudaratkan. Kata benda ni sampai ke keturunan anak cicit nanti. So kita orang lah generasi yang seterusnya. Okay. Dan sekarang pun kita orang dah ada anak buah 4 perempuan. Korang bayangkan. Lepas tu makin lama ustaz tu dapat korek, makin dahsyat benda tu sebenarnya. Lepas tu ustaz tu kata macam dia tak boleh nak teruskan lagi. Sebab masa dah mencemburui, dan ustaz tu pun datang daripada negeri yang jauh, jadi dia kena balik lah. So ustaz tu macam nak tutup lah, sebab ustaz tu dah buka something dekat ayah Kamal. Sebab tadi dia nak scan kan, so dia nak tutup balik. Macam Kamal tak sure lah macam mana maksud perawat ni, tapi dia mestilah ada caranya dengan elok kan nak tutup, ataupun pagar something. Lepas tu ustaz tu tengah baca-baca kat belakang badan ayah Kamal, tiba-tiba ni plot twist korang, plot twist paling terbesar lah. Tak, second terbesar. Ada lagi plot twist yang besar. Tiba-tiba ustaz tu scan, dia tengah duduk ni, dia terkejut sampai terbangun tau ustaz tu. Dia kata, pakcik ni ada saka ni. Kita orang kat situ macam, memanglah ada saka kan, tadi dah bagi tahu ada saka kan, ustaz tu pun scan ada saka kan. Tapi bukan ada saka. Maksudnya ayah Kamal tuan kepada saka tu. Korang bayangkan, bertahun-tahun semua orang termasuk ayah Kamal sendiri ingatkan saka ni mengganggu ayah Kamal disebabkan ayah Kamal ni adalah waris seterusnya. Tapi ayah Kamal tak nak. Ayah Kamal tak nak jadi tuan dia, sebab tu dia mengganggu je kan. Tapi sebenarnya bukan. Ayah Kamal telah menjadi tuan dia secara tidak sedar, dan benda tu sedang menuntut haknya. Dia nak makan selama berpuluh-puluh tahun. Ayah Kamal waktu tu speechless tau. Kamu boleh tengok muka ayah Kamal macam terdiam. Memang terdiam. Macam tengah proses pun ada kan. Lepas tu ustaz tu mula-mula macam nak marah tau, sebab benda tu macam syirik kan. Dia kata macam ini kesalahan ni, benda ni salah apa semua kan. Lepas tu adalah pembantu ustaz tu cakap, tapi ustaz kan pakcik ni bagi tahu tu zaman muda-muda dulu. Mak tu mana tahu sangat, tak ada ilmu apa semua kan. Lepas tu ustaz tu macam, yelah, tapi ni kesilapan kita, ustaz tu kata. Sebab tersilap satu benda tau. Jadi tak tahulah mana satu sebenarnya. Sebab zaman dulu kan banyak sangat kan sihir, saka apa semua. And ayah Kamal teringatlah satu benda ni. Pernah lah dulu ada satu saka ni, yang saka tu daripada abang atuk macam tu lah. Lepas tu dia sedang mencari tuan dia, and absolutely ayah tak nak kan. Tapi benda tu nak dekat ayah Kamal. Lepas tu adalah saudara belah ayah Kamal ni, Kamal tak ingat yang mana, saudara mana macam tu lah, saudara-saudara pakcik lelaki kan, dia nak saka tu. Tapi benda saka tu tak nak dia. Select korang, saka ni select. Dia memilih. Ada Kamal baca dekat YouTube kan, ada ustaz ni kata jin ni, dia saka dia nak pilih tuan dia ni, dia memilih orang yang garang and panas baran. Adalah sifat negatif je juga. And ayah Kamal memang panas baran satu ketika dahulu lah. Lepas tu ada juga tau jiran dekat kampung ni, dia macam sepupu jugalah, tapi dia jiran dekat kampung tu. Dia nak juga saka tu disebabkan
Mana. Tapi benda tu tak nak dekat dia. Memang jenis selek tu. Lepas tu ayah Kamal ni pun, ayah Kamal memang tak nak benda ni, benda-benda semua ni. Ayah Kamal tahu benda ni syirik apa semua. Dah terjadi dah dekat arwah atuk Kamal, terjadi dekat arwah nenek Kamal. Jadi takkanlah ayah Kamal pun nak ambil risiko kan. Lepas tu ada seorang makcik ni, dia ni ayah Kamal dah cuba macam-macam jenis perawat lah, baik ustaz, baik bomoh, macam-macam jenis. Zaman-zaman dulu kat kampung pula kan, memang banyak lah orang-orang tukang berubat ni. Tapi ada satu makcik ni yang suspicious tau, yang ayah Kamal teringat sampai sekarang. Mungkin makcik ni telah menipu. Sebab mungkin lah kalau perspektif Kamal rasa makcik ni macam dah tak tahu nak buat apa. Dia takut kan, sebab nak buang pun tak boleh. Jadi dia trick ayah Kamal. Dia cakap dah azan korang, dah azan, maksudnya kita kena berhenti. Jadi video ini sampai part 1. Korang please lah stay tune sampai part 2, sebab ada banyak lagi kisah misteri yang telah terungkai and pengajaran yang banyak Kamal nak sampaikan dekat korang. So stay tune for part 2. Sorry sangat-sangat sampai sini je boleh cut. Hidung Kamal pun dah tersumbat teruk. So see you guys in my next video. Bye.